Manusia diciptakan dengan dua peranan. Pertama, sebagai hamba Allah untuk tunduk dan patuh akan suruhannya. Kedua, sebagai khalifah yang berperanan memakmurkan muka bumi. Namun kini alam sekitar diancam dengan pencemaran lantaran tangan-tangan manusia itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat pada kita. Allah memberikan ruang ini untuk sama-sama kita menyantuni satu budaya ilmu dalam bicara wara terbaik semasa dan ketika ini, iaitu Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan. Dan pada malam ini, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersiaran dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita, iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, apakah tajuk yang akan kita bicarakan seketika nanti? Ayo sama-sama kita saksikan bingkisan yang disediakan. Alam sekitar yang bersih merupakan salah satu nikmat yang ramai tidak sedari. Dapat menghirup udara yang bersih lagi segar mungkin tidak begitu dirasa sebagai nikmat lantaran belum merasa kesan pencemaran. Menjaga dan mengekalkan alam sekitar dalam keadaan yang baik merupakan satu amanah yang perlu digalas oleh setiap manusia. Jika tidak, ia bakal mengancam kehidupan manusia, khususnya yang berada di dalam kawasan bandar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Rum ayat yang ke-41, maksudnya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Secara semula jadi, alam sekitar boleh menyerap pencemaran jika kuantitinya sedikit. Namun, apabila manusia bertindak melampaui batas seperti pembuangan sisa secara tidak terawat ke persekitaran, alam sendiri akan memulangkan bencana kepada manusia. Seharusnya setiap masyarakat tanpa mengira status dan latar belakang diberi kesedaran dan pendidikan berkenaan menjaga alam sekitar supaya mereka cakna pentingnya kesihatan persekitaran mereka lebih daripada mengejar keuntungan yang bersifat materialistik semata-mata. Bumi kita sedang menangis. Apakah tergamak kita membiarkan di hujung nyawa bumi tanpa kita santuni? Di hujung nyawa, begitulah tajuk yang akan kita kupas, kita bicarakan dengan lumat untuk kita mengetahui apa dan kenapa ianya terjadi dan bagaimana perlu kita pugar untuk ia tidak kembali berulang. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini memberikan satu nilai kesedaran untuk kita bersama. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kita telah mengundang dua orang tetamu istimewa untuk membicarakan di hujung nyawa Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Tetamu istimewa kita pada malam ini, yang pertama di sebelah kiri saya, iaitu yang bahagia Datuk Seri Dr. Insinyur Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya teruja sebenarnya. Satu, kerana dengan kehadiran Datuk Seri. Yang kedua, saya ternampak buku 40 hadis. Saya ingatkan Matan Arba'in, punya 40 hadis berkenaan dengan alam sekitar. Masya Allah. Terima kasih Datuk Seri. Sama. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih pada tetamu kita yang pertama, dan tetamu kita ataupun panel kita yang kedua juga tidak asing lagi dalam pentas dakwah di Malaysia khususnya, iaitu saya perkenalkan Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rukman ataupun dengan namanya UHR ataupun Ustaz Harry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Rindu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermula PKP kita tidak bertemu. Masya Allah. Jadi hari ini Allah pertemukan kita Alhamdulillah, di pentas Forum
forum perdana untuk kita dapatkan penjelasan daripada Fadil Ustaz dan juga Datuk Seri. InsyaAllah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik rakan-rakan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sudah menjadi lumrah kita sebagai manusia biasa melihat segala ciptaan Allah ini sebagai suatu yang bertuah, kerana ia adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat balik bagaimana kejadian alam ini, bagaimana peredaran alam semasa, sudah pastinya memberikan satu gambaran tentang kehidupan ini. Sebagai permulaan kita, bicara kita pada malam ini, Datuk Seri melihat dari sudut hakikat manusia itu sendiri, yang bermula daripada keseronokan dan akhirnya menjadi kerakusan, yang mana indah pada mata akhirnya sakit pada jiwa. Datuk Seri, kenapa ianya terjadi sedangkan tugas kita selaku manusia ialah khalifah, memakmurkan alam, menjaga sebaiknya, tetapi kita yang merosakkannya. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih kerana mengundang saya. Sama. Persoalan yang kita bicarakan sekarang ini ialah bagaimana kita dapat menjaga sumber alam yang ada sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas sebagai khalifah ini adalah tugas yang sangat besar. Dan tugas kekhalifahan ini bukan hanya untuk kita mendirikan solat, untuk berpuasa, menunaikan haji dan sebagainya, tetapi juga mengambil kira tentang persekitaran alam yang ada untuk kita sama-sama majukan. Dan inilah persoalannya, kadang-kadang apabila kita nak mencapai kemajuan, kita mengenepikan persoalan-persoalan besar yang berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Bagaimana kita nak maju pada masa yang sama, kita tak merosakkan laut, tidak merosakkan sungai, tidak merosakkan hutan dan sebagainya. Ini persoalannya. Dan kita kena maklum bahawa dalam kehidupan kita ini, kita sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Al-Quran, dan kita juga dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalannya, kenapa dalam keadaan sedemikian kita masih lagi sebagai secara keseluruhan masih lagi menyebabkan persekitaran kita ini tercemar, masih lagi menyebabkan pelbagai masalah. Sebagai contoh COVID saya sebutkan. Kenapa persoalan COVID timbul? Persoalan dan masalah COVID pandemik ini timbul disebabkan oleh hidupan yang berada di jauh di benua yang tersudut telah digunakan ataupun telah dirosakkan habitatnya. Ya, kita menyebut tentang adanya mergastua yang dijadikan makanan oleh sesetengah orang, dan apabila makanan tersebut dimakan, kuman, bakteria, virus yang ada dalam jangkitan tersebut terlepas daripada hostnya, daripada tempat tumpangannya. Dan tempat tumpangan mereka ini katalah kelawar dan yang lain-lain. Dan apabila terlepas daripada tempat tumpangannya itu, coronavirus sebagai contohnya, terpaksa mencari tempat tumpangan yang lain. Ya, saya. Dan tempat tumpangan yang lain yang ada ketika itu ialah orang yang makan host yang ada ketika itu, katalah mergastua seperti kelawar. Ya. Dan ini memudahkan proses itu dipindahkan, tumpangan itu dipindahkan daripada kelawar ataupun mergastua yang lain kepada manusia yang tidak mempunyai imuniti kepada virus seperti corona. Dan ini menyebabkan berlakunya membiak persoalan-persoalan dan pandemik yang kita hadapi sekarang ni berpunca daripada kegagalan kita memastikan kita patuh kepada peraturan yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai contoh, sebagai umat Islam, kita dibenarkan makan, tetapi halalan tayyiban, makan yang halal dan yang baik. Gula halal, tetapi berlebihan gula tidak baik. Mergastua haram dan tidak baik. Dua kali, tidak halal dan tidak baik. Dan ini adalah perkara yang disebutkan dalam Quran, dan dalam Quran ada dua ayat khusus menyebutkan tentang pemakanan ini. Dan kita jangan ingat bahawa alam sekitar ini hanya sungai, hanya jerebu sahaja. Alam sekitar ini juga adalah sistem alam sekitar, sumber alam sekitar. Yang ada termasuklah tumbuh-tumbuhan, hutan, mergastua yang apabila mereka terlepas daripada habitat mereka, ini akan menyebabkan bahaya besar, bencana yang sangat besar. Jadi persoalan yang kita bincang sekarang ini sangat penting dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID
ini yang kita harus tangani, dan ini harus meyakinkan kita bahawa kalau kita gagal melestarikan alam sekitar, akhirnya pelbagai bencana kepada kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dan seterusnya. Bagaimana Allah mengingatkan kita kerosakan yang berlaku di dalam kehidupan kita ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, yang akhirnya kita juga yang mendapat bahananya. Terima kasih Datuk Seri. Itu di antara peringatan daripada Allah yang memberikan satu ancaman sebenarnya kepada kita, dengan sebenarnya keberadaan kita berada di bumi yang bertuah ini, dengan segala khazanah yang sepatutnya kita bersyukur dan kita nikmati dan kita kecapi dan kita gunakan dengan sebaik mungkin. Bimbang-bimbang kerosakan daripada tangan kita nanti akan membawa bencana bukan hanya kepada kita tetapi kepada generasi yang mendatang. Terima kasih Datuk Seri atas peringatan itu untuk kita di awal ini. Saya nak berpindah kepada panel kita yang kedua, Ustaz Heri. Bila menyebut tentang khazanah alam, Datuk Ustaz, situasi ini memang kita lah, terutama di Malaysia ni, kalau digambarkan seluruh alam, kalau kita tengok pandangan daripada pelancong-pelancong asing, semuanya tertarik dengan keindahan yang ada di Malaysia. Kita sendiri duduk Malaysia ni, alah aku tengok pokok pisang je pun, alah pokok petai je pun, itu kita. Sedang orang luar berebut-rebut nak datang ke Malaysia ni, melihat dari sudut khazanah yang ada. Pun begitu kita sebagai umat Islam, sudah pastinya kita kata sebagai umat yang bersyukur dengan nikmat ialah kita banyakkan berterima kasih ataupun kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Dalam situasi kita katakan berdepan dengan berbagai bencana alam dan sebagainya, terutama kepada kerakusan sifat manusia itu sendiri, kita sebagai manusia, Ustaz, ada tak peringatan daripada Allah maupun kita katakan panduan daripada Islam untuk kita melahirkan generasi yang tahu untuk bersyukur? Ya, terima kasih Ustaz Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton forum perdana, dihormati rakan ahli panel Datuk Seri. Kita hari ini nak bincang, sebenarnya tajuk ni dia pun rare juga Datuk. Saya tadi bila tengok soalan tu, saya dah terfikir selalu orang kita ni meratap banyak perkara. Masalah ialah kalau sekarang ni buang kerja lah, ya. Masalah anak sekolah tak berjaya lah. Jarang kita dengar tu orang meratap pasal flora dan fauna ataupun kita kata pasal alam sekitar. Ya, saya. Ya, maknanya komplain orang pada alam sekitar ni, kalau kita tengok nisbah kita bercerita ni dalam konteks kita orang Islam, sikit sangat. Kalau kita tanyalah sehari-hari, berapa kali kita dengar berborak orang berbual pasal alam sekitar? Betul tak? Betul. Hampir suka. Bahkan kadang-kadang khutbah pun, kalau kita nak dengar alam sekitar ni, orang mabuk dengar alam sekitar. Kena pula khatib yang baca tu pun, dia pun macam alam sekitar juga. Jadi maknanya nak cerita, saya melihat pertama sekali ialah isu bersyukur ni ialah kita kena bangkitkan perasaan jiwa pada kita umat Islam, khususnya kita di Malaysia ni Ustaz, supaya ada rasa untuk melihat sesuatu pada alam sekitar yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Macam Datuk sebut tadi lah, dia bukan soal pokok saja, dia flora dan fauna, semua sekali, hidupan laut, di darat, yang pernah jumpa, tak rajin jumpa itik, ayam gitulah. Ya, wahalan hutan tu banyak lagi, macam-macam ada. Maknanya seluruh ni yang kita ada dalam dipanggil ekosistem. Saya pun pasal hari ni forum dengan Datuk Seri, jadi bahasa pun canggih sikit lah. Maknanya dalam ekosistem ni lah, dalam sistem alam yang ada ni, yang Allah memang jadikan sunnatullah ni, semua ni sunnatullah, Allah jadikan ada rantaian-rantaian kan. Jadi saya rasa yang ini perlu diwujudkan dulu, kerana kalau tidak, selama itulah memang kita tak usah ceritalah pasal bersyukur. Kerana tak ada orang akan meratap, tak ada orang akan rasa, bukan kita nak suruh orang meratap, maknanya nak bagi orang ada rasa. Ya, saya feeling tu kata orang. Tu. Jadi maknanya hari ini bila kita sebut, saya teringat apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj. Ya, kalau boleh saya bacakan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Ya, tidakkah kau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan demikian juga kapal-kapal yang berlayar dan di laut dengan perintahnya. Maknanya apa yang ada hari ini yang kita tengok Ustaz, kita tak pernah nak rasa apa-apa sebab kucing miau 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 dia datang. Kita tak pernah nampak bahawa kucing tu sebenarnya Allah jadikan kucing tu tak macam rimau. Kan? Faham tak Ustaz? Ya?
Kalau lah kucing tu macam rimau, kita miau-miau-miau dengan kita dengarnya. Maknanya Allah nak beritahu, hari ni apa yang ada pada kau ni, yang mana kau rasa senang nak buat kenduri, kita kejar ayam dah tu. Kan ayam lari. Cuba kalau kita kenduri kejar rimau, siapa kejar siapa? Kan? Maknanya Allah nak beritahu, senang kau dapat itu. Ya, Itu bukan kerana sebab ayam tu, kerana aku yang memudahkan untuk kau. Allah. Jadi nampak tak Ustaz? Isunya hari ini ialah apa sahaja dalam soal alam sekitar. Saya pernah duduk di Selayang, Datuk. Selayang ni dia terkenal dengan frame. Apa nama tu, hutan tu kan, biasa sebut frame ni hutan. Orang tak tahu frame tu pusat penyelidikan tu, orang tahu hutan je ya. Maknanya orang seronok tengok hutan tu sampai orang bergambar dan sebagainya. Tapi berapa ramai orang tahu bahawa Allah jadikan benda itu mudah untuk kita. Betul tak Ustaz? Betul. Kan? Allah jadikan benda itu mudah untuk kita. Dan boleh kalau sekiranya Allah nak jadikan benda itu payah. Tetapi ada benda yang Allah jadikan memang mudah untuk manusia nak menikmati. Pokok ni musim-musim Ustaz. Ya. Masa kita bersiaran ni rasanya masih lagi musang king. Dengan buahnya dan sebagainya. Itu maknanya apa? Ini yang kita nak sebut kepada masyarakat. Artinya bila kita melihat persekitaran, jangan kita hanya ni isu ada pencemaran air tak. Itu je. Tapi bila sebut pencemaran air, masing-masing kelang kabut. Bila syarikat air bagi tahu kita tutup pasal ada pencemaran air, semua huru-hara. Kalau dalam grup WhatsApp ke, WhatsApp keluarga, WhatsApp kampung, WhatsApp apa, semua mabuk belaka. Maknanya apa? Sebenarnya kita ni kurang rasa untuk nak melahirkan rasa bersyukur. Saya percaya kalau lebih banyak dia panggil awareness lah Datuk. Kalau boleh, maklumlah hari ni kita bercakap dengan KSU ni. Maknanya kalau ada awareness, saya percaya ini boleh dapat lebih kita mewujudkan rasa bersyukur di kalangan kita, khususnya umat Islam di negara kita. Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Itulah di antara perkara yang patut kita ambil sebagai nilai untuk kita bersyukur. Betapa banyaknya Allah bagi kepada kita habitat-habitat yang menjadi mungkin haiwan ternakan kita, dan juga mungkin di antara kawasan kita yang kita makmurkan dengan pokok-pokok kampung kata kan, mungkin pokok bunga sekali, tapi itulah yang menyumbang kepada nilai kehidupan yang lebih sejagat. Baiklah rakan-rakan dikasih sekalian, untuk kita tahu lebih lanjut bagaimanalah kalau sepatutnya bumi ini yang kalau kita katakan mampu untuk bersuara, sudah pasti bumi akan menangis dan meminta belas kasihan kita bersama. Untuk lebih lanjut tentang di hujung nyawa, kita tak berhenti di sini, kita hanya nak berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.
Alhamdulillah kita kembali dalam Bicara Forum Perdana Ehwal Islam di hujung nyawa. Begitulah tajuk yang akan kita sama-sama menyelami tentang perasaan khazanah alam yang sedia ada untuk patutnya kita mengambil langkah mengawal serta menyuburkan alam ini dengan perkara-perkara kebaikan. Baik, bersama dengan Datuk Seri tadi, Datuk Seri menyatakan bahawa keadaan habitat yang Allah ciptakan ini ada perkara yang sepatutnya kita bersyukur kerana mereka adalah tempat untuk memutuskan segala jenis penyakit yang datang kepada kita. Tetapi yang paling kita bimbang hari ini ialah mungkin pada mata kita nampak cantik, tetapi pada hati kita sakit. Kenapa saya katakan begitu, Dr. Sri? Contohnya kita kata, kita pergi keluar, macam saya sendiri pun, bila dapat saja satu pengumuman yang menggembirakan seluruh rakyat Malaysia, yang amat berhormat Perdana Menteri sebut, kita dah boleh rentas negeri. Terus orang booking Bilang Kawi, 1000 tempat penuh. Contoh kan. Begitu juga dengan tempat yang lain. Tapi bila kita sampai ke pantai kan, tengok lautan yang membiru cantik, tiba-tiba tengok dekat hujung pantai, alamak sakit jiwa. Sebab banyak plastik, sampah-sampah dan segala bentuk yang merosakkan mata kita. Datuk Seri, adakah kerana kerajaan gagal menjalankan kerjanya untuk membuatkan masyarakat sedar, ataupun masyarakat itu sendiri yang tidak sedar-sedar? Apa nasihat dan mesej mewakili Kementerian Alam Sekitar? Terima kasih. Soalan tersebut sering ditanyakan kepada semua orang yang berada pada kedudukan saya. Saya nak jelaskan bahawa tugas untuk melestarikan alam sekitar, pelestarian alam sekitar lawannya pencemaran alam sekitar. Ya, jadi buku ni tentang pelestarian alam sekitar. Jadi bagaimana kita nak melestarikan alam sekitar, dan kenapa alam sekitar ini sangat penting? Sebab alam sekitar ini adalah tempat medan kita untuk beribadah. Setiap kali kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim, kita akan sebut perkara yang berkaitan dengan alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul. Alam. Ya, dia tak cerita tentang rumah, tak cerita tentang masjid, cerita tentang alam. Dan kalau kita tengok dari segi konsep ibadah, seluruh muka bumi ini adalah tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dua, kubur dan bilik air. Ya, lain tu sepatutnya baik untuk bersujud, dan sebab itulah kita kena jaga alam ini sebagaimana kita menjaga tempat sujud kita. Kita nak bersihkan alam ini sebagaimana kita boleh sujud di tempat itu, pada masa yang sama kita boleh mendapatkan air untuk berwuduk, untuk bersuci, dan kalau tak ada air kita boleh bertayamum. Jadi maknanya kebersihan di sekitar kita itu mestilah memungkinkan kita melakukan dua perkara ini. Dan kita mesti ingat, setiap yang berlaku pada permukaan bumi ini perlu diseimbangkan. Ya, sebab itulah kalau kita baca surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan. Ya, jangan kamu rosakkan keseimbangan tersebut. Ya, apabila kita fikir, macam mana nak rosakkan langit? Banyak cara nak rosakkan langit ni. Contohnya ialah kita jerebukan bumi ini. Ya, saya. Ya, ataupun kita lepaskan sebatian-sebatian karbon sehingga menyebabkan keadaan permukaan bumi ini menjadi panas disebabkan oleh pelepasan gas karbon. Gas karbon dari mana? Daripada asap kereta, daripada asap dari penjanaan tenaga dan banyak lain yang boleh menyebabkan bumi ini tidak seimbang. Bumi ini seimbang maknanya apa? Maknanya dia berada pada kedudukannya. Satu campur satu, jawapannya dua. Ya, air untuk bersih, maknanya sebatian-sebatian karbon tak boleh ada dalam air itu. Kalau ada sebatian karbon, air itu tak jernih seperti itu. Air itu bukan air mutlak, air itu tak boleh digunakan untuk berwuduk. Ya, jadi orang Islam ni paling hebat sebab dari kecil lagi kita diajar tentang konsep water quality, tentang kualiti air. Kualiti air kita ada air mutlak, ustaz, air mustakmal, air butan najis, air musyammas, semua belajar daripada kecil. Umur 4 tahun dah belajar. Ya, nak semayang, kalau tidak tak sah semayang kita. Jadi orang Islam lah orang yang paling tahu sekali untuk membersihkan air, sebab untuk berwuduk, sebab untuk bersuci, sebab untuk membolehkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang Islam merosakkan alam sekitar, mencemarkan air, kita secara tak langsung mengurangkan keupayaan kita untuk
berwuduk, untuk bersuci, dan ini sangat penting untuk kita fahami. Dan ayat yang saya sebutkan tadi tentang mizan, biasanya apabila kita tengok mizan, kalau kita tengok terjemahan kitab-kitab ataupun terjemahan tafsir yang lama, mizan ni tafsirkan sebagai neraca. Ya, tetapi kalau kita tengok tafsiran baru, ya khususnya dalam bahasa Inggeris, mizan itu disebut sebagai balance, equilibrium dalam bahasa Inggeris. Equilibrium itu maknanya seimbang. Dia macam neraca lah. Jadi maknanya apa? Setiap benda tu ada keseimbangannya. Tak boleh sama keseimbangan udara. Contohnya, di udara itu karbon dioksidanya peratus hanya 0.04%. Tak boleh jadi 0.1%. Kalau 0.1% tak bernyawa kita. Karbon dioksida yang ada kat atas tu hanyalah 20.8% saja. Jangan lebih. Kata apa sikit sangat, jadikan 70%. Tak boleh kita, Ustaz. Mati kita. Keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak tu. Sebab itulah kita apabila nak buat kegiatan harian kita mesti jangan rosakkan keseimbangan itu. Itulah makna ayat Allah tadghafil mizan, jangan kamu rosakkan keseimbangan itu. Dan ini perkara yang sangat penting. Tujuan kita untuk memahami alam ini bukan hanya kita berada di alam ini, tetapi juga kita jangan rosakkan. Kerosakan itu berlaku apabila kita buang, kita rosakkan keseimbangan tersebut. Saya bagi contoh tadi tentang coronavirus tadi. Apabila kita rosakkan keseimbangannya, kita hilangkan habitat tempat dia tinggal, dia tak ada tempat tinggal, dia makhluk Allah. Jadi dia akan menumpang, dia cari host. Tempat tumpangannya kat mana? Tempat tumpangannya yang paling mudah sekali manusia lah, sebab manusia yang makan host aku. Itulah bananya. Wallahu a'lam. Masya-Allah Tuk Sri. Cukup cantik kupasan apabila dilihat tentang firman Allah tadi. Memberikan kepada kita gambaran bahawa sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini adalah Allah mengajar kita untuk kita seimbangkan. Dan paling penting ialah penggunaan air yang sepatutnya kita ketahui bahawa meletakkan sesuatu yang baik kena pada tempatnya. Saya nak membawa persoalan ini kepada Ustaz Heri. Tadi Datuk Seri ada sebut berkenaan dengan Islam menitik beratkan perihal alam ini, terutama hukum alam itu sendiri. Bukan hanya pada alam itu, tetapi kepada habitatnya, termasuk kita. Ustaz, kita tahu kita sebagai umat Islam, kita adalah umat yang terbaik. Perlu tunjuk contoh kepada mereka dan juga sekalian masyarakat yang lain. Pun begitu, ada tak garis panduan, mungkin kriteria yang tadi kita sebut tentang syukur, tapi kita nak tahu tentang nilai keprihatinan macam Datuk Seri kata tadi, dia akan mengancam bukan hanya kita tapi habitat yang lain. Ada tak Ustaz? Terangkan kepada kami. Ayuh, cantik Ustaz. Para penonton dan rahmat-Allah sekalian, Datuk Seri, tuan-tuan, kita sebenarnya Ustaz, saya tertarik dengan soalan ni. Ya. Bila kita baca dalam ayat Allah SWT surah Rum, ini ayat yang biasa kita baca 41 42 itulah biasanya ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Kemudian Allah sambung di ujung. Tadi Datuk dah baca. Di ujung tu Allah sebut liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka balik-baliklah. Maknanya mudah-mudahan mereka bila dah jadi begitu, dah fikir, dia tobatlah. Maknanya nak sebutkan tuan-tuan, para penonton semua, satu perkara Ustaz, saya tak ingat tahun bila, tapi ada dari dalam konteks pimpinan negara yang menegur tentang kita yang berwuduk. Kita berwuduk, orang kita ni bila berwuduk, dia kadang-kadang 1 tan air dia pakai nak wuduk. Allahu Akbar. Berbeza dengan Rasulullah SAW. Berapa ramai orang melihat bahawa itu adalah satu dipanggil israf ataupun pembaziran. Wuduk. Bahkan dalam hadis Nabi SAW ada, dalam riwayat Ibnu Majah, kalau tidak silap saya, bagaimana Nabi SAW menegur sahabat, walaupun engkau berwuduk di dalam air yang mengalir, maknanya dalam sungai tu, ambil berwuduk tu, maknanya semau-maunya, itu juga dikira israf tu, dikira membazir. Begitu tahapnya. Wahal air itu memang mengalir dah. Apatah lagi kalau kita berwuduk di paip kita misalnya, kita tak nampak bahawa itu juga termasuk fasad. Saya ada baca sikit lah tu, ada satu jurnal, maklumlah kita bukan orang alam sekitar tu, jadi jenuh juga kita nak bila soalan-soalan berkaitan dengan alam sekitar ni kan. Tapi saya cuba cari, ada satu jurnal saya baca tentang kajian bahawa adakah sumber air akan boleh habis. Tetapi dalam konteks pollution, dalam konteks pencemaran, dia boleh menyebabkan sumber air itu berkurangan Ustaz.
Maknanya apa? Tadi Datuk cerita tentang kita diajar kualiti air, right? So air apa nama dia panggil air mutlak itu the best air lah. Okey. Tetapi pada masa yang sama, kalaulah air ini kita tidak jaga, dia boleh menyebabkan air itu berubah. Itu yang kita kata pollution tu. Dan kena ingat, bila berlakunya pollution ataupun pencemaran, saya cakap orang putih tu Ustaz, ya. Takut orang dekat luar sana tu dia tak dengar bahasa orang putih, ya. Maknanya kalau ada berlaku pencemaran begitu, akhirnya efek pada kita. Apa kaitannya? Sebab itu kita tadi kata sebut dalam konteks bersyukur satu perkara, tapi dalam konteks panduan. Maknanya Nabi SAW mengajarkan kita dah berwuduk pun, bahkan Nabi beri contoh, ya. Kalau kita kata berwuduk ni, kalau boleh kita tengok air mineral tu San, lebih kurang dalam 500 ml punya botol tu Datuk. Bahasa kita lah senang hari ni. Kita pakai Baghdad, tak Baghdad, timbang kati semua, takut orang pening nak mikir Datuk. Maknanya Nabi SAW berwuduk dengan air sekadar itu saja Ustaz. Cukup komplit. Kita kalau sekadar itu baru berkumur. Allah. Maknanya 500 ml tu baru berkumur. Belum wuduk lagi, kumur baru kumur. Maknanya bagaimana Nabi mengajarkan kita menggunakan air secara berhemah. Ini dipanggil menggunakan alam sekitar secara lebih tepat, lebih efektif, lebih efisien. Agama mengajar kita. Ini kalau kita nak lihat, tapi berapa ramai orang lihat begitu Ustaz? Yeah. Kan? Jadi orang kita dia lebih mikirkan, Ustaz, macam mana kalau saya berwuduk saya rasa was-was. Itu yang dipikir Ustaz. Itu Datuk. Jadi yang dipikir was-was. Jadi kita tanya juga dengan orang macam ni. Selalunya makcik kalau was-was ni masa itu dah berwuduk ke belum? Dah habis air dah pun kata dia. Wuduk tak habis, air dah habis. Makna nak menunjukkan ini kesilapan kita kadang-kadang. Saya selalu kadang-kadang bila kita pergi di hotel ke, kadang-kadang bila kita duduk, dia ada tulis duduk, kita jimatkan air. Dan selalunya air ni betul kata dia, ya, bila kita buah gigi tu paling banyak air buah. Allahu Akbar. Ustaz setuju tak? Biasa buat alah buat tidak pula. Maknanya kadang-kadang kita buka aja air tu biar. Sama juga Ustaz, cuba perhati. Saya Ustaz lepas saya melihat isu ni Ustaz, saya rajin kadang-kadang bila kita buduk, kadang kita tengok diri kita juga kan, gelak sendiri. Tapi bila kita buduk, kita pergi ke surau masjid, Ustaz cuba tengok air yang turun tu mencurah macam air terjun. Allahu Akbar. Sedangkan yang berwuduk tu Datuk 3 orang je. Kan, tapi air yang mengalir tu saya rasa kalau main bot laju pun boleh. Maknanya agama mengajarkan kita. Sebab tu kalau Ustaz tanya bagaimana panduan agama, bagaimana ajaran agama, sebenarnya Nabi SAW dah titik beratkan. Bab israf, membazir ini, dia bukan hanya dalam konteks harta, bahkan dalam konteks sumber. Dia panggil alam sekitar ni, ya, ataupun sumber kita panggil alam, dia lah sumber alam. Jadi maknanya agama mengajarkan kita bagaimana nak menghargai, ya. Kita cerita pasal air lah Ustaz ni, kan kita cerita semua kan nampak macam boleh join kementerian apa dia pula tu. Pula. Cuma nak sebutkan bahawa hakikatnya kita tidak mengikut panduan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Saya menegur diri saya lah Ustaz, ya, takut orang cebik pula kat rumah sana, ya. Besok saya buduk, orang dah tengok viral pula ambil gambar, oh ni Ustaz yang cakap kat forum perdana tu, dia pun ambil air banyak juga. Tapi maknanya Ustaz, kita kena amalkan balik. So we are not only talking, talking. Kita bukan bercakap saja malam ni Ustaz, tetapi kita harap supaya penonton sama-sama fikir, bila kita berwuduk cuba kita minimumkan. Ambil air, buka pipe, kemudian bila kita nak berkumur tutup dulu. Masya-Allah. Kemudian berkumur, buka lagi. Sebab itu ada orang dia suka, kalau kita tengok setengah-setengah orang Ustaz, dia pakai apa nama kendi tu. Sebab kendi for sure memang tak membazir. Sebab kita hanya tuang bila yang kita nak pakai. Wallahu a'lam. Masya-Allah, cantik Ustaz. Bila dilihat balik, rupanya aturannya datang daripada syariat Islam. Allahu Akbar. Untuk memandu kita bagaimana kita nak menjaga segala apa khazanah yang Allah bagi pada kita, untuk kita terus melahirkan kesyukuran itu. Baik rakan-rakan dikasih sekalian, kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Saat kita menikmati rezeki yang enak, ada yang sedang menahan kelaparan. Di saat kita menikmati tubuh badan yang sehat, ada yang sedang terlantar keuzuran. Di saat cahaya-cahaya lampu menerangi malam kita, masih ada yang sedang dalam pergelapan. Di saat kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita berbagi buat yang memerlukan.
Alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan yang setia bersama dengan kami daripada awal tadi. Alhamdulillah. Dan kita sama-sama kongsikan bersama tentang di hujung nyawa bersama dengan Datuk Seri Dr. Insinyur Zaini Ujan dan juga Ustaz Haryanto. Walaupun pada sisi pandang anda di rumah, kenapa sekejap Ustaz Haryanto, kenapa sekejap Ustaz Nabil, kenapa pada Datuk Seri, inilah dia forum perdana normal baharu. Yang penting anda di rumah adalah penonton tetap kami dan jangan ubah kedudukan untuk setia bersama dengan kami sampai ke penghujungnya. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Datuk Seri, Ustaz, kita juga bukan hanya kita berbincang kita bertiga, tapi kita nak bagi ruang rakan-rakan kita di luar yang menghantar kepada kita soalan di Facebook dan juga yang menghantar soalan secara video. Pasti kita akan buka dan kita akan dengarkan apa kupasan mereka. Untuk pertama ni, kita tengok apa soalan yang kita mungkin kita pilih di Facebook rasmi kita. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan daripada Razaimah Ibrahim. Baik, Datuk Seri, kita rasa tenang dan damai sekali andai dapat menikmati suasana di hutan dan bahkan di kawasan pantai. Cuma yang menjadi masalah kita ialah masih ada orang yang mencemarkan alam ini dengan penuh kerakusan. Apa kesannya andai kita sendiri buat tak tahu dan membiarkan sahaja kerosakan dan pencemaran yang berlaku? Mohon penjelasan. Silakan, Datuk Seri. Terima kasih Ustaz. Alam sekitar, saya terlupa daripada peringkat awal tadi. Alam sekitar ni terbagi kepada 4. Jadi kita kena faham perkara ni dulu ya. Nombor 1 kita sebut tentang hidrosfera. Hidrosfera ialah berkaitan dengan air. Kemudian biosfera, kehidupan. Ya, flora fauna, biosfera. Manusia bukan biosfera. Sebab manusia ni dia khalifah. Kita mentadbir semua ni. Yang ketiga ialah atmosfera dan litosfera. Jadi kalau kita tengok dalam pemikiran barat contohnya, dimasukkan manusia sekali dengan beruk, monyet dan sebagainya. Jadi bagi saya dan bagi orang Islam, kita sepatutnya faham bahawa kita ni khalifah. Kita mentadbir keempat-empat komponen alam sekitar tadi. Hidrosfera, biosfera, atmosfera udara dan litosfera, batu, tanah, minerals dan sebagainya kita panggil litosfera. Jadi apabila adik yang bertanya tadi, saya rasa adik lah ya, yang bertanya tadi, tengok apabila keindahan yang berlaku itu, dia rasa tenang dan sebagainya, sebab setiap komponen alam sekitar ini tugasnya ialah bertasbih kepada Allah SWT. Yang tak bertasbih kepada Allah SWT ni manusia dan jin saja. Yang tidak beriman. Itu kita tengok surah Al-Isra ayat 44, Ustaz boleh carikan ayat itu, di mana seluruh langit, bumi dan seisinya bertasbih kepada Allah SWT. Yang tak faham tasbih itu ialah kita. Ya, sebab kita tak memahami bagaimana mereka bertasbih. Dan saya juga ingin menyebutkan bahawa kalaulah kita tak berbuat sesuatu, kita rugi. Sebab kita rugi tidak melakukan amal soleh. Apa saja yang kita buat untuk memastikan alam sekitar kita ini seimbang ialah amal soleh. Sebab itulah dalam buku 40 hadis pelestarian alam sekitar yang saya tulis dengan Profesor Zulkifli Muhammad Yusof daripada Indonesia, kita sebutkan bahawa konsep pelestarian alam sekitar bagi orang Islam sebagai khalifah ialah ibadah. Apa yang kita buat dalam dunia ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya ibadah. Contohnya, kita nampak sampah, kita bersihkan sampah itu ibadah. Ya, kita nampak plastik, kita tak buang plastik merata-rata, ibadah. Sebab kita tahu kalau plastik itu kita buang, kemudian tersangkut, tersumbat dekat corong air, menyebabkan kawasan itu banjir. Habis kereta 10 kereta, 50 kereta banjir. Ya, ditenggelami air. Ini merosakkan orang. Dan kita mesti ingat hadis yang pertama yang kami tampilkan dalam 40 hadis pelestarian alam sekitar ini, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Saya bacakan hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdalaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Ya, maknanya sebutkan Nabi SAW menyebut bahawa iman itu ada 70 atau 60 cabang. Yang paling utama ialah mengucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah ialah membuang perkara-perkara yang menyakitkan di jalanan. Maknanya itu bukan persoalan wajib atau haram atau sunat atau harus. Ini adalah persoalan cabang iman. Persoalan melestarikan alam sekitar ini adalah cabang iman, bukannya persoalan kecil.
ialah persoalan keimanan. Ini bukan persoalan boleh buat tak boleh buat, Ustaz. Saya nampak tak? Ini persoalan keimanan, cabang iman. Sebab itulah kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, cerita tentang alam. Dan kita mesti tahu bahawa ini tanggungjawab kita sebagai manusia. Melestarikan alam satu kewajipan kita, sebab kita akan meletakkan balik keseimbangan, mizan pada tempatnya. Ya, sebagai contoh yang saya sebutkan tentang COVID-19 tadi, ini adalah risiko yang kita hadapi kalau kita tidak melestarikan alam sekitar ini. Dan alam sekitar ini saya sebutkan tadi bukan hanya air, ya, hadosfera, biosfera, atmosfera dan litosfera. Dan tugas kita sebagai khalifah, kita mengawal dan memastikan, dan ini adalah merupakan ibadah kita untuk menjadikan kita sebagai khalifah yang sempurna, insya-Allah. Wallahu alam. Masya-Allah. Saya rasa menjawab soalan daripada adik ataupun puan Razaimah tadi, berkenaan dengan sakit mata bila melihat. Mudah-mudahan ia bukan hanya kepada menjawab soalan tadi, tapi kepada semua kita untuk kita ambil perhatian. Baik, kita ada satu lagi video yang kita terima untuk kita dengar apa persoalan yang nak dilontarkan kepada panel kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Radin Hamim Radin Syamsuddin daripada Batu Pak, Johor. Ini berkenaan tajuk forum kita Bumi Menangis. Jadi soalan saya nak tanya pada Ustaz ni, kalau kita tengok suasana alam yang indah dan lautan yang membiru, rasa tenang diri ni, rasa relax. Tambah pula keindahan itu ada di bumi bertuah, bumi Malaysia, bumi kita, tempat kita. Jadi soalan ni nak tanya, mengapa kalau kita suka nampak cantik dan hebat di negara orang lain, di tempat orang lain, sedangkan di negara sendiri pun banyak tempat yang cantik-cantik. Harap Ustaz boleh perjelaskan keadaan ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Radin kita. Bersemangat dia tu untuk nak mengajak untuk kita melihat tentang keindahan alam, terutama di Malaysia. Macam mana Ustaz Heri melihat? Allahu Akbar. Tapi memang semua orang suka melancong luar negeri tu. Kalau kita tanya alasan dia Ustaz, dia kata tengok tempat orang. Tapi saya ingatlah, bila kita bercerita masalah berkait dengan kita nak menghargai, kata pepatah kita ni, hujan emas negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri, kan. Kita bukan hujan batu masalahnya. Kita di sini memang hujan emas, batu kat tempat orang. Itu masalah dia. Cuma orang kita ni dia memang suka keluar. Itu je. Baik. Satu perkara Ustaz, saya ingat hadis bila Nabi SAW pesan, jangan kita kalau nak jadi orang yang bersyukur Ustaz, nak mendidik diri kita lah. Dia panggil appreciate. Oh betul tu. Kita nak appreciate sesuatu, nak menghargai sesuatu, dia jangan tengok yang di bawah. Maaf saya, jangan tengok yang di atas kita. Nabi pesan gitu kan. Tengok yang di bawah daripada kita. Maknanya kita tengok ada negara-negara yang memang tak ada apa benda pun. Ya Allah Ta'ala, tidaklah tak ada apa benda. Bila Datuk Seri dah sebut tadi, saya belajarlah pula sesuatu kan. Maknanya kita tidak sebut bahawa alam sekitar ni flora fauna je. Maknanya padang pasir itu pun juga dikira alam sekitar kan. Kalau dari segi apa nama istilahnya tadi kan. Tapi maknanya kalau kita lihat dalam konteks ialah dalam Quran banyak menceritakan atau menggambarkan itu syurga itu seperti yang mana kita boleh tengok. Sebab itu kalau orang Arab misalnya yang rajin baca Quran datang ke Malaysia, dia kata ni syurga. Sebab dalam syurga tu diceritakan air yang mengalir tajri min tahtihal anhar, kan, air yang mengalir, lepas tu kebun-kebun. Jadi dia bila datang Malaysia ni bukan kebun lagi dah Datuk, hutan terus. Jadi lebih-lebih lagi yang pergi bercuti, pergi ke hujung kampung, kan. Kita pun pergi ke bandar, dia pula pergi ke kampung. Jadi dia memang kawan dengan cengkerik dan sebagainya. Jadi dia rasa memang masya-Allah syurga. Sebab itu kita sebut Ustaz, isunya ialah kita jangan tengok yang di atas daripada kita, tengok yang di bawah daripada kita. Artinya apa yang kita ada ni kita mesti hargai. Dia begitulah dalam kehidupan kita ni. Biasanya memang kita jarang menghargai benda yang tak ada, benda yang ada. Bila dah tak ada baru kita nak sebut, baru kita nak cakap. At the end Ustaz, saya pun jenis orang yang pergi keluar juga Ustaz, duduk berjalan juga. Maknanya ialah kita bermusafir lah kan. Tetapi at the end kita akan nampak juga bahawa di tempat kita itu ada macam-macam perkara yang lebih berbanding dengan tempat orang. Itu akhirnya kita akan nampak di situ. Bahkan kalau dari segi cuacanya pun Datuk, kalau kita sebut, kita subhanallah taklah ekstrim panas atau ekstrim sejuk. Kita kata yang sedang-sedang aja tu. Yang sedang-sedang aja. Maknanya kita jadi seronok. Kan? Kalau kita pergi tempat sejuk, kita rasa sejuk. At the end kita tak keluar pun mana-mana Ustaz. Betul tak? Kalau kita pergi yang super panas lagi, kita jenuh kita. Kan? Jadi sebab itu kita nak menghargai apa yang kita ada ni. Biasanya dia nak kena tunggu tak ada, baru dia rasa untuk nak menghargai sesuatu. Jadi saya rasalah dalam konteks
konteks kita nak mengajak masyarakat supaya mengajak mendidik anak-anak. Bahasa kita hari ini melanconglah ke dalam negeri, habis ceritalah payah nonya. Tapi untuk nak menghargai apa yang kita ada, ialah kita nikmati. Betul. Nikmati. Sebab itu dia kata jangan tengok apa yang ada pada yang di atas kau, tengok yang di bawah. Makanya kita menikmati apa yang kita ada. So yang ini kita ada, sebenarnya kita ni, saya balik-balik pada tu lah Datuk. Bila cerita dalam sekitar ni, saya rasa macam Ustaz fikir satu benda yang perlu sangat lagi ialah awareness. Dia panggil kempen-kempen kesedaran. Mana supaya masyarakat melihat bahawa kita sebenarnya tak berjalan jauh lagi. Kita rasa macam dekat Sabah tu macam dekat Sungai Buloh juga. Contohnya lah. Saya orang Sungai Buloh kan. Seolah-olahnya begitu tu. Wahalnya kalau kita pergi kan, orang pergi Kundasang lah apa sebagainya, kita rasa uish, lain lah kan, begitu. Atau macam Ustaz sebut tadi ke Langkawi dan sebagainya. So maknanya kalau kita lihat di seluruh negara kita, walaupun nampak lebih kurang sama, maklumlah kita orang Malaysia, tetapi kepelbagaian itu kita belum lagi menikmati sepenuhnya Ustaz. Masya Allah. Itu sebenarnya. So kita kena banyakkan lagi awareness lah Ustaz. Masya Allah. Tujuan awareness tu bukan ialah kalau Kementerian Pelancongan tu dimasukkan itu di bawah untuk nak mengajak orang melancong dalam negara, tapi dalam konteks kita ni supaya kita menghargai apa kita ada. Betul. Kerana orang di luar memuji kita, kita pula relax keluar. Sungguh. Kan? Ini yang saya rasa perlu kepada dari segi awareness supaya kita lebih menikmati apa yang kita ada, insya-Allah. Masya-Allah. Cantik Ustaz. Paling mudah Ustaz, Datuk Seri. Pergilah ke mana pun, dia tak cari nasi lemak, dia cari roti canai. Tu cerita dia. Maksudnya dia teringat tanah air dia juga. Patah balik dia makan macam tu. Tempoyak, belacan, budu. Itu perkara yang biasa. Betul. Itulah hakikat kita. Patutnya kita berada di bumi bertuhan ni, kita mensyukuri apa yang Allah bagi, dan mudah-mudahan ia kekal sampai generasi demi generasi. Baiklah, rakan-rakan dikasihi sekalian, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Di saat kita menikmati rezeki yang enak, ada yang sedang menahan kelaparan. Di saat kita menikmati tubuh badan yang sehat, ada yang sedang terlantar keuzuran. Di saat cahaya-cahaya lampu menerangi malam kita, masih ada yang sedang dalam pergelapan. Di saat kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita berbagi buat yang memerlukan.
Terima kasih rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah pun sampai ke penghujung untuk pertemuan kita kali ini dengan tajuk bicara wara kita iaitu Di Hujung Nyawa. Kita nak ucapkan terima kasih pada Bank Islam selaku penganjur kita dan juga JAKIM dan RTM yang berkesudian untuk kita memberikan ruang ini untuk kita bersiaran. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, Datuk Seri Zaini dan juga Ustaz Haryanto berkongsi dengan kita bagaimana dari sudut Islam menitik beratkan perihal kita perlu menjaga, menghargai dan memugar segala apa yang ada ini. Sampai ke penghujungnya, Datuk Seri, mungkin ada nasihat, mungkin ada kata-kata yang boleh kita ambil sebagai satu panduan dalam kehidupan ini. Saya nak mengulas satu hadis yang kami kutip, hadis yang ke-18 dalam buku ni. Saya bacakan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bisawbihi wa ghadda biha sautahu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, baginda menutup mukanya dengan tangan atau baju dan merendahkan suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagi kebanyakan kita yang biasa baca hadis ni, kita kata inilah adab Islami. Kalaulah kita bersin, tutup mulut, ya. Dalam buku ini kami buat huraian. Sebenarnya ini konsep kita melestarikan alam sekitar. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup? Sebab Nabi nak mengurangkan, serakkan kuman-kuman yang ada semasa kita bersin. Masa kita bersin tu ada 100,000 partikel-partikel yang tersembur daripada mulut kita. Sebab tu bila kes COVID-19 ini, pandemik ini macam-macam tadi. Kenapa kita kena ada penjarakan sosial? Sebab itu kalaulah kita bercakap, dah berserak-serak, dah macam-macam serakan. Ini kan pula kita bersin. Bersin tu kita habis keluarkan. Jadi Nabi tunjukkan pada kita tentang konsep yang sangat penting. Dalam bahasa Inggeris, cerita bahasa Inggeris Ustaz pun hebat bahasa Inggeris. Dia panggil pollution prevention at source. Kita mengawal pencemaran tu pada sumbernya. Jadi maknanya sumbernya apa? Semasa kita bersin. Sebab itulah kita tutup mulut. Sebab itulah kita masa COVID-19 ni kita tutup mulut kita supaya serakan tu tak berlaku. Begitu juga yang lain-lain. Itu pada diri kita. Tetapi pada yang lain-lain, contohnya pencemaran yang berlaku kepada asap kereta. Kita kena bersihkan asap kereta kita. Macam mana kita buat bersin tadi, konsepnya. Ya, pada masa yang sama inilah perkara yang syumul yang Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita betapa Islam itu agama yang membolehkan kita beramal. Apa saja kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Wallahu alam. Cantik Datuk Seri, kupasan berdasarkan pada hadis tadi memberikan gambaran yang cantik tentang Islam itu. Ustaz Heri, bagaimana dengan kata-kata yang boleh memberikan rangsangan kepada kami untuk menjadi manusia yang bersyukur dan kita menjadi warga ataupun rakyat yang betul-betul boleh memakmurkan alam ini? Ustaz Nabil, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya untuk yang terakhir tu, saya duk fikir-fikir macam saya bawa lah diri saya ni pergi duk berjalan dekat dia panggil apa, walk, apa nama, dia panggil jungle walk. Jungle walk, makna berjalan dalam hutan ni kan, ya. Kita tengok macam-macam cantik, seronok dengan udaranya. Kalau siapa yang pergi rajin pergi masuk hutan ni tu, dia punya udara dia tak sama macam kat luar ni, kita akan rasa fresh. Tapi satu perkara lah saya ingat, benda ini sebagaimana Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 164. Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat panjang, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahab musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ujung tu Allah bagi tahu itu adalah sebagai satu ayat ataupun satu tanda ataupun satu apa nama ni dipanggil isyarat bagi orang-orang yang berakal. Maknanya apa? Kita melihat kepada alam ni, Datuk. Kalau Datuk cerita tadi tentang kaitannya hadis-hadis Nabi SAW, menarik juga tu, Datuk. Saya pernah terfikir juga, tapi taklah sampai ke situ. Maklumlah bukan orang alam sekitar, kan? Tapi maknanya kita nak sebut ialah bahawa membawa kita, Ustaz, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya semua yang kita tengok ni sebagai tanda.
Dia panggil ayatul kauniyah. Kita ada ayatul Quraniyah yang kita baca tadi. Yang satu lagi ayatul kauniyah. Ayatul Quraniyah itu yang kita baca. Ayatul kauniyah ini yang kita dapat lihat, kita dapat sentuh, kita dapat pegang. Macam tadi lah Ustaz, bila kita berjalan jungle walk dan sebagainya, macam Datuk kata, ya, kita kadang-kadang orang buang sampah, dia tidak menghargai, dia tidak melihat bahawa sebenarnya alam ni bukan dia punya. Dia ingat dia punya pasal dia bayar masuk tadi jungle walk, bayar RM5. RM5 dia tu nak dapat hirup udara segar tu. Sebenarnya dia lupa. Sebab itu kita kena balik-balik. Pertama, ringkas cerita di ujung ni pasal FM dah gegar dah ya. Pertama kita kata balik-balik kepada yang Datuk sebut tadi, penyembahan. Inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. So solat kita seluruhnya kita kena balik-balik. Hidup kita ni seluruh kepada yang menciptakan alam ni. Yang kedua Ustaz, kita kena menghargai kerana bukan kita punya. Kan? Macam kita ni lah, kita forum perdana Ustaz, kita jemputan je. Ustaz Nabil pun jemputan, Datuk jemputan, saya pun jemputan. Bila yang bawah kata suruh habis, jadi buat-buat, jangan buat-buat tak tahu habiskanlah. Maknanya begitu ya. Maknanya begitulah, sama juga dengan alam ni. Kalau kita tak nak menghargai, besok Allah Taala tarik balik, bye-bye. Allah. Bye-bye lah tu. Ya. Ustaz, maknanya dah habis lah tu. Ya. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Ustaz Heri atas penjelasan dan juga meninggalkan kepada kita kata-kata yang boleh kita ambil satu rangsangan dalam hidup ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri dan juga Ustaz Arianto yang sudi berkongsi dengan kita tentang keadaan yang patut kita syukuri tentang tajuk yang kita bawakan di hujung nyawa. Baiklah rakan-rakan dikasihi sekalian, walaupun kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita, penganjur kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Sebagai bingkisan akhir, sama-sama kita saksikan mutiara kata ini. Bumi sudah rakus dirata, gunung ganang ditarah, lautan yang membiru dirosakkan dengan minyak dan sampah. Inikah sifat manusiawi kita selaku khalifah? Semua itu adalah anugerah dari Tuhan buat kita di bumi bertuah. Kitalah penentu kelestarian alam semula jadi untuk kekal cantik dan juga indah. Baiklah, mudah-mudahan kata-kata itu memberikan rangsangan untuk kita, maka kita jadilah manusia yang tahu bersyukur. Bumi ibarat di hujung nyawa, andai manusia tidak tahu menjaga. Forum perdana berakhir sudah. InsyaAllah ada rezeki kembali bersua. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.